Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada kelas hari ini. Sambungan daripada kelas minggu lepas. Okey, minggu lepas kita boleh buat Google Meet. Minggu ni belajar secara offline lah. Okey, Pendidikan Islam tahun 5, subjek Sirah. Okey, kelas 5 cerdik. Okey, kita sambung tajuk minggu lepas, siapa ingat? Okey. Tajuk minggu lepas iaitu hijrah membawa rahmat. Seperti saya ulang sebelum ni. Kenapa hijrah tu membawa rahmat? Rahmat tu satu orang kata kebaikan ataupun rahmat ni senang cerita contoh macam hidup kita ni susah sebelum ni. Hidup kita ni gelap gelita. Okey, jadi rahmat ni adalah satu cahaya yang datang ataupun kemudahan yang Allah berikan. Hikmah di sebalik orang Islam berhijrah. Okey. Kisah hijrah ni kisah tentang Nabi Muhammad dan para sahabat. Okey. Saya ulang sikitlah macam pelajaran minggu lepas. Saya ada tunjuk video kan. Okey, harap kamu semua dah tengoklah video tu, gambaran bagaimana situasi yang berlaku semasa Islam telah sampai ke Mekah. Dan penerimaan mereka. Maka bila penerimaan tidak banyak, ramai yang tak suka, jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Okey. Okey, seterusnya seperti yang kita belajar minggu lepas, iaitu maksud hijrah. Okey. Seterusnya faktor hijrah. Okey, yang paling penting sekali, apakah faktor utama kenapa berlakunya hijrah? Okey, sebab perintah Allah suruh Nabi untuk berhijrah. Okey, kat sini kamu boleh tengok jugalah maksud hijrah, perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Okey. Seterusnya, ini faktor-faktor lain lah. Okey, kenapa mereka berhijrah. Okey, pada hari ini kita akan masuk subtopik baru berkaitan peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Okey, peristiwa tu apa? Peristiwa tu senang cerita, kisah lah. Okey, kisah yang berlaku. Macam kamu lah tengok Naruto ke Boruto ke apa kan. Ada episod 1, episod 2. Macam itulah peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Maksudnya Nabi ni nak berhijrah ke Madinah ni bukan pergi terus sampai. Tidak. Okey, dalam keadaan tidak ada kenderaan pada masa tu, berjalan kaki, ada pun unta lah mungkin kan masa tu kenderaan. Okey, dan nak pergi ke Madinah tu bukan jarak yang dekat. Okey, seperti kelas minggu lepas Ustazah Nurita ada tunjuk peta kan. Okey, bukan perjalanan yang dekat. Okey, jauh. Okey, memakan mungkin berhari ataupun berbulan. Dan bukan mudah nak pergi ke Madinah. Okey, ada beberapa halangan yang dilalui, ditempuhi oleh Nabi. Jadi hari ini Ustazah nak ceritakan apakah antara cabaran ataupun peristiwa yang berlaku sepanjang Nabi nak berhijrah ke Madinah. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ni tajuk hari ni peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Okey, ni kalau kamu nanti boleh buka buku teks muka surat 136. Okey. Bagaimana peristiwa itu berlaku dan ada siapakah individu-individu, orang-orang yang terlibat dalam membantu Nabi sepanjang Nabi berhijrah. Okey. Okay, baiklah, kita tengok sini Okey. Peristiwa bermula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Okey. Setelah mendapat perintah daripada Allah. Okey, bila Allah kata, wahai Muhammad, kau boleh berhijrah sekarang. Okey. Jadi, melalui malaikat Jibril. Okey, arahan Allah itu kepada Nabi, postmannya ialah Jibril. Okey, ingat. Bukan direct secara macam itu je, tapi perantaraannya ialah malaikat Jibril. Okey, jadi baginda pun pergi menemui Abu Bakar. Okey, Abu Bakar ni siapa? Abu Bakar ni salah seorang sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau kamu pernah dengar. Okey. Macam kamulah, kamu ada sahabat kan? Okey. Jadi Nabi pun pergilah bertemu dengan Abu Bakar untuk perancangan yang rapi serta tersusun diatur bersama
Okay, jadi Nabi pun pergilah jumpa Abu Bakar. Okay, wahai Abu Bakar, kita kena plan betul-betul ni. Kita nak berhijrah ke Madinah. Okay, Allah dah suruh dah, Allah dah arahkan untuk kita pergi berhijrah. Jadi, kita kena plan betul-betul. Macam kita lah kan. Contoh, kalau kita contoh, okay lah. Kalau kamu kan masuk pertandingan bola sepak, mesti kita plan betul-betul. Siapa jadi goalkeeper, siapa jadi ni, siapa jadi tu kan. Supaya apa? Supaya kemenangan dapat dicapai. Okay, ingat. Hak yang tidak terancang, hak tu apa? Hak tu kebenaran lah. Okay. Bila tidak terancang, akan dikalahkan dengan kebatilan yang terancang. Kebatilan tu apa? Satu kejahatan. Jadi, perompak contoh kan, perompak tu jahat lah kan, maksudnya merompak tu satu perbuatan yang jahat. Kalau dia merancang dengan baik, dia akan mengalahkan orang yang mungkin orang yang baik tapi tak merancang. Contohlah nak buka bank kan, kamu buka bank tapi kamu tak kunci, kamu tak pasang CCTV, jadi dapat dikalahkan oleh perompak tadilah. Itu maksud kebenaran, okay, yang tidak terancang boleh dikalahkan oleh kejahatan yang terancang. Sebab tu penting untuk kita membina strategi, okay, plan betul-betul. Okay, seterusnya. Okay, jadi lepas Nabi berjumpa dengan Abu Bakar, okay, mereka pun merancang. Jadi ni antara senarai nama individu, okay, individu yang terlibat dalam membantu Nabi berhijrah. Okay. Yang pertama sekali, okay, Abdullah bin Uraiqid. Okay, Abdullah bin Uraiqid. Okay, Abdullah bin Uraiqid ni dia adalah seorang musyrik. Maksudnya dia bukan orang Islam lah. Tapi dia merupakan salah seorang yang membantu Nabi dalam berhijrah. Okay, apa yang dia buat? Okay, Abdullah ni bin Uraiqid ni dia diupah menjadi penunjuk jalan. Okay, jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Okay, jadi Abdullah bin Uraiqid ni dia telah membantu Nabi untuk mencari manakah laluan-laluan yang jarang-jarang orang lalu, yang mencabar. Okey, supaya apa? Ni perancangan lah. Supaya tidak dapat dihidu. Tidak dapat diketahui. Tak dapat dijejak oleh kaum musyrikin. Okey, kenapa dia buat macam ni? Tujuan dia apa? Mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Okey. Ni orang pertama. Okay. Okay, seterusnya. Siapakah orang kedua yang membantu Nabi dalam berhijrah ke Madinah? Iaitu Abdullah bin Abi Bakar. Okay. Apa yang Abdullah bin Abi Bakar ni buat? Okay. Abdullah bin Abi Bakar ni dia ditugaskan memberikan maklumat. Okay, info-info lah. Okay. Berkaitan dengan pergerakan musuh, okay, kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda di Gua Thur. Okey, ingat, Nabi daripada rumahnya ataupun di Mekah, Nabi tak terus pergi ke Madinah. Okey, sebab apa? Kalau Nabi terus pergi ke Madinah, confirm lah orang musyrikin dapat jejak. Jadi Nabi bersembunyi dahulu di Gua Thur. Okey, Nabi bersembunyi dengan siapa? Nanti kita tengok dengan siapa Nabi bersembunyi. Okey, kenapa Abdullah buat macam tu? Tujuan dia untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Okey, tengok Nabi bijak kan? Ada orang yang diupah untuk tunjuk jalan. Okey, jalan rahsia lah kan? Ada orang yang Nabi upah untuk bagi maklumat info kan? Dulu tak ada WhatsApp. Bagi tahu sekian-sekian tak. Kena guna orang, perantaraan. Okey. Seterusnya, Asma binti Abi Bakar. Okey, apa yang Asma buat? Okey, Asma ni salah seorang, tengok antara semua ni lelaki kan? Asma salah seorang wanita. Jadi kamu sebagai murid perempuan kena contohi Asma binti Abi Bakar. Seorang perempuan yang berani, okey, menjadi salah seorang mujahidah yang kecil, membantu
Nabi berhijrah ke Madinah. Itu adalah salah satu sumbangan Asma kepada Nabi. Okay, apa yang Asma buat? Ditugaskan menghantar makanan tu je tugas Asma. Okay, setiap hari hantar makanan. Pastikan Nabi dan Abu Bakar pada masa tu yang menemani Nabi cukup makan. Okay. Memastikan bekalan makanan mencukupi. Okey, seterusnya yang ketiga siapakah? Individu yang ketiga. Yang ketiga pula, yang keempat. Okey, yang keempat Amir bin Fuhairah. Okey, apa yang Amir buat ni? Okey, Amir ni dia ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalanya dan membekalkan susu. Okey. Tadi Abdullah dengan Asma ni dia ditugaskan untuk Abdullah bagi maklumat, Asma ni bagi makan. Jadi tugas Amir ni pula kena tutup. Sebab apa? Sebab dekat padang pasir ni dia berpasirkan jalan kan. Jadi kadang-kadang kita boleh tinggalkan jejak langkah-langkah kita tu kan. Jadi dengan adanya kambing tu dibawa pergi ke tempat yang dilalui oleh Abdullah dengan Asma ni untuk tutup jejak-jejak ataupun langkah-langkah yang telah mereka lalui. Supaya apa? Supaya dapat terhindarlah daripada dijejak oleh musuh. Okay? Mengelak dijejak musuh, memastikan bekalan minuman mencukupi. Selain daripada dia ditugaskan untuk menutup jejak, Amir ni pun dia membantu untuk pastikan bekalan minum cukup dengan membekalkan susu kambing. Sebab apa? Amir ni dia ada kambing. Okey. Okey, inilah antara empat orang, okey, 4 orang individu yang membantu Nabi dalam Nabi berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Okey, cuba ulang ikut Ustazah. Abdullah bin Uraiqid. Okey, dia tugas dia cari jalan paling susah, okey, paling jauh untuk orang Islam nak berhijrah. Okey, Abdullah bin Abi Bakar tugasan dia memberi maklumat. Okey. Asma binti Abi Bakar tugasan dia bawa makanan. Dan yang keempat, Amir bin Fuhairah tugas dia menutup jejak yang dilalui oleh Asma dan Abdullah serta membekalkan susu minuman, okey, untuk diminum. Okey, ni 4 individu yang terlibat. Okey, seterusnya kita tengok slide seterusnya. Okey, kita sambung. Okey, tadi lepas je perintah Allah menyuruh Nabi berhijrah, okey, melalui malaikat Jibril, seterusnya Nabi berjumpa dengan Abu Bakar untuk bincang strategi lah. Okey. Seterusnya apa yang berlaku? Okey. Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib. Okey, ingat, bukan sahaja Abu Bakar sebagai sahabat Nabi yang merancang perjalanan mereka hijrah ke Madinah. Okey, malah Ali bin Abi Talib, salah seorang sahabat Nabi juga, okey, membantu Nabi. Apa yang Ali buat? Okey, Ali ni dia diminta oleh Nabi untuk tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Okey, kenapa Nabi suruh buat macam tu? Okey, sebelum tu apa maksud burdah? Siapa tahu? Okey, burdah ni dia kalau orang Arab lah kan, dia sejenis kain yang mempunyai corak bergaris yang dipakai pada badan, lebih kurang macam mungkin jubah lah. Okey, yang Ustazah faham macam itulah. Okey, tujuannya apa? Tujuan Nabi menyuruh Ali bin Abi Talib ni tidur dekat katil Nabi untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Tengok tu. Bila orang Arab musyrikin ni dia berniat nak bunuh Nabi. Sebab itulah Allah memerintahkan Nabi supaya pergi berhijrah ke Madinah. Okey. Jadi plannya Ali ni kena gantikan tempat tidur Nabi untuk lindung Nabi. Kalau agak-agak kamu sanggup tak berkorban untuk sahabat kamu sendiri? Betapa Ali sayang kepada Nabi sehingga sanggup menggantikan tempat tidur. Andai katalah kamu yang Ali tu yang dibunuh. Ali sanggup mati kerana sayangnya pada Nabi Muhammad. Okey. Dengan izin Allah, apa yang berlaku? Agak-agak Ali mati tak? Okey.
baginda dapat melepaskan diri. Okey, Nabi Muhammad dapat melepaskan dirilah daripada ditangkap oleh musyrikin ataupun dibunuh. Okey, daripada kepungan tersebut. Okey, setelah itu baginda dan Abu Bakar. Okey, tadi Ali sahabat Nabi menggantikan tempat tidur Nabi. Okey, agak Ali mati tak? Tak, dengan kuasa Allah Ali tak mati. Sebab bila orang musyrikin masuk je rumah, dia tengok, oh Ali rupanya. Jadi dia tak bunuh. Sebab apa? Dia nak Nabi Muhammad. Okey. Jadi selepas bantuan Ali, jadi Nabi pun dan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Okey. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Bijak tak Nabi? Sangat bijak. Okey, sebab tu apa-apa kita dalam hidup ni, kita kena merancang. Okey? Kita merancang, sebaliknya semuanya Allah yang menentukan. Tapi penting untuk kita merancang. Okey, peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Okey, seterusnya kita tengok apa yang berlaku. Okey, musyrikin Mekah, okey, mereka membuat pengumuman. Apa yang diumumkan? Okey, mereka berkata, siapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Pada masa tu 100 ekor unta ni sesuatu yang mewah lah. Okey, yang sangat-sangat orang nak lah. Okey, unta mahal dulu. Okey. Jadi bila dengar iklan macam tu kan, macam kita lah, siapa berjaya dapat ni, Ustazah tawarkan contoh RM100, mesti semua orang baru-baru nak buat kan. Okay, jadi kaum musyrikin pun terus mencari Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di luar kota Mekah. Okay, hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Okay, agak-agak mereka dapat tangkap Nabi tak? Okay, mari kita tengok. Okay. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam. Mereka bersembunyi di Gua Sur. Okay, ingat perjalanan Nabi. Okay, mula-mula Nabi daripada Mekah. Okay, Nabi tak terus ke Madinah. Nabi singgah di Gua Sur untuk bersembunyi. Sebab masa tu mendapat tahu perkabaran yang orang musyrikin Mekah ni nak bunuh Nabi. Jadi Nabi dan Abu Bakar kena bersembunyi di Gua Sur selama berapa hari? 3 malam. Okey, 3 malam. Sebelum Nabi meneruskan perjalanan. Okey, selepas 3 hari tu, okey, masa-masa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah, okey, nama dia Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba terjumpa orang musyrik Mekah ni, ada yang berjaya jumpa pula jejak Nabi Muhammad SAW. Tapi agak-agak dapat tak bunuh Nabi, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar terus meneruskan perjalanan hijrah mereka. Okey. Jadi ini saja untuk hari ini. Kita sambung. Apakah peristiwa yang berlaku? Selamat tak Nabi sampai ke Madinah? Okey. Jadi nantikan peristiwa seterusnya dalam kelas kita secara bersemuka insya-Allah pada minggu depan. Okey. Lepas dah dengar YouTube Ustazah ni, jangan lupa buat latihan dekat Google Form Ustazah akan bagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah harap kamu semua dapat faham serba sedikit bagaimana peristiwa hijrah Nabi ke Madinah.